Nama saya Esli Solastika. Dalam video hari ini saya ingin mengongsikan tentang sistem hidroponik. Apa itu sistem hidroponik? Hidroponik yang berasal dari perkataan Yunani, yaitu hydro bermaksud air dan polos bermaksud bekerja. Ianya adalah salah satu kaidah bercocok tanam dengan meletakkan akar pohon ke dalam air baja tanpa menggunakan tanah. Menarik kan? Penanaman secara hidroponik ini boleh dilakukan sebagai hobi maupun secara besar-besaran untuk tujuan komersial. Pada tahun 1973, Pusat Penyelidikan California telah memperkenalkan kaedah ini secara komersial. Sejak itu, sistem hidroponik ini dikembangkan dan diperkemaskan dengan pelbagai teknik yang direka khas untuk tujuan komersial, dan kita akan lihat jenis kaedah penanaman hidroponik tersebut sebentar lagi. Apa kebaikan sistem hidroponik ini? Antara kebaikan yang jelas adalah kaedah bercocok tanam ini tidak memerlukan tanah. Sebagai contoh, di negara Singapura, disebabkan kekurangan tanah, bumbung-bumbung bangunan dijadikan tempat untuk penanaman sayur-sayuran seperti pakcoy, sawi, kailan, dan bayam, di mana semuanya menggunakan kaedah hidroponik. Justru itu, penyakit pokok tanaman dapat dikurangkan karena banyak penyakit akar dan pokok berpunca daripada kandungan tanah. Selain itu, cara mengawasinya juga agak mudah. Anda tidak perlu menyiram baja setiap hari, oleh itu pembaziran baja tidak berlaku karena air baja sentiasa dikitar semula dan seterusnya akan menjimatkan tenaga kerja bagi pengusaha komersial. Sekarang mari kita lihat jenis kaedah sistem hidroponik. Yang pertama adalah sistem sumbu atau lebih dikenali sebagai wick. Ini merupakan jenis sistem pasif dan banyak dipraktikkan oleh pemula yang baru ingin menanam menggunakan kaedah hidroponik. Prosesnya adalah larutan nutrisi akan diserap oleh media tanaman dari bahagian atas menggunakan sumbu. Yang kedua adalah sistem water culture. Antara sistem yang paling ringkas dari semua sistem hidroponik aktif. Ia biasanya menggunakan bekas tanaman dari styrofoam lalu diletakkan secara terapung di atas permukaan larutan nutrisi. Pam udara akan membekalkan oksigen untuk akar tumbuhan dengan membuat banyak gelembung udara dalam larutan nutrisi. Seterusnya adalah sistem pasang surut, juga dikenali sebagai sistem flood and drain. Sistem pasang surut membolehkan tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi dari pengepaman tangki simpanan yang dipam ke akar tanaman. Selang beberapa waktu kemudian, air bersama dengan nutrisi akan turun kembali menuju ke tangki semula. Waktu pasang dan surut air akan diaturkan menggunakan timer. Sistem keempat adalah sistem titisan drip irrigation. Ia berlaku dengan menyiram tanaman menggunakan titisan air. Dengan cara ini, setiap titisan air akan mengandungi nutrisi lengkap yang diperlukan oleh tanaman. Seterusnya adalah sistem NFT, Nutrient Film Technique. Teknik ini diperkenalkan oleh saintis Dr. Alan Cooper pada awal 70-an. Ini adalah teknik di mana aliran larutan nutrisi diberikan melalui aliran atau saluran pipe yang sangat cetek. Air yang mengandungi semua nutrisi ini akan terlarut dan diberikan terus-menerus selama 24 jam. Teknik ini adalah sangat jimat air, tetapi tidak sesuai untuk tumbuhan yang besar dan berat. Akhir sekali, sistem aeroponik. Akar-akar akan tergantung di udara dan larutan nutrisi disembur secara kabus terus ke akar. Tetapi antara kaedah yang sedikit mahal perbelanjaannya berbanding kaedah yang lain. Itu antara jenis kaedah sistem hidroponik. Menarik kan? Bagi saya, hidroponik mempunyai banyak kelebihan
berbanding dengan bertani secara konvensional. Saya juga secara langsung bekerja dalam sektor pertanian, yang mana di tempat saya bekerja sekarang menggunakan kaedah sistem hidroponik untuk penanaman sayuran. Kaedah ini amatlah membantu agar tanaman yang ditanam sentiasa sehat dan mudah dijaga. Selain daripada di tempat kerja, saya dapati bahwa sistem hidroponik ini juga boleh diterapkan di alam persekolahan. Selain proyek infrastruktur di kawasan sekolah, para pelajar juga didorong supaya lebih peka terhadap alam sekitar melalui aktiviti harian. Aktiviti pertanian juga boleh dilaksanakan di alam persekolahan untuk mendidik anak muda tentang pentingnya sektor pertanian. Dengan adanya sistem hidroponik, pelajar boleh belajar bercocok tanam dengan mudah. Ini semua selaras dengan rancangan MOE untuk memasukkan kemanfaatan alam sekitar dalam kurikulum sekolah.